Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hikayatkan orang bahawa sungguhnya adalah setengah daripada orang yang soleh itu baginya seorang saudara yang soleh pula, dan adalah ia ziarah akan saudara pada tiap-tiap tahun. Maka datang ia saudara sekali kerana ziarah akan dia saudara, maka menepuk ia saudara pintu rumahnya. Maka berkata oleh isterinya, man, yakni siapa? Maka menjawab ia saudara suaminya, engkau pada agama Allah, datang ia kerana ziarah akan suamimu. Maka berkata oleh isterinya, pergi ia mengambil kayu api, tiada mengambil akan dia oleh Allah, tiada mengembalikan Allah Ta'ala. Serta dengan bersungguhnya isterinya itu pada mengatakan yang kejahatan dan menyumpah-nyumpah ia isteri akan suami. Maka antaranya ia seperti demikian itu, yakni dalam keadaan menyumpah, dan tiba-tiba dengan saudara ini tadi, ada saudaranya pula, yakni balik suaminya, sesungguhnya telah menanggungkan ia suami akan harimau berkas kayu api itu, dan padahalnya harimau itu berhadapan dengan dia suami. Maka tatkala sampai saudaranya memberi salam ia atas saudara, serta berhub, yakni berkasih sayang dengan dia sambil mengucap marhaban, kemudian menurunkan ia saudara akan kayu api dari belakang harimau, dan berkata ia baginya bagi harimau, pergilah olehmu, barakallahu fik, artinya telah memberi berkat oleh Allah Ta'ala padamu. Kemudian daripada itu masukkan ia saudara akan saudaranya akan rumahnya, dan padahal isterinya itu menyumpah-nyumpah dan memaki-maki akan dia suami kepadanya. Maka tiada menjawab ia suami akan isteri. Maka memberi makanlah ia suami akan saudaranya. Kemudian daripada sudah makan, menuntut tinggal ia serta berpaling ia, yakni bermalam, lalu berpaling ia, yakni balik ia atas habis-habis ta'ajub ia saudara daripada sabarnya suami atas isterinya. Kemudian datang pula ia kerana ziarah pada tahun yang keduanya. Maka menepuk ia akan pintu rumah saudaranya. Maka bertanya oleh perempuan, man, artinya siapa? Maka menjawab, saudara suami engkau, datang ziarah akan dia. Maka berkata oleh perempuan itu dengan pujinya, marhaban, selamat datang. Sungguh-sungguh ia isteri dalam memuji atas keduanya beradik, dan adalah perempuan ia pun dengan menanti dia, yakni menunggu-nunggu suami balik. Maka datang saudaranya, bermula kayu api itu ditanggung atas belakang tengkoknya sendiri. Maka memasukkan ia abang akan saudaranya, dan memberi makan ia abang akan saudara, yakni adiknya. Padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya, yakni kedua saudara. Maka tatkala menghendaki bercerai keduanya ini nak berpisah, ia saudara akan abangnya, bertanya ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat ia barang daripada menanggung harimau kayu apinya pada zaman kejahatan lidah, dan bertanya ia pada menanggungnya akan kayu di atas belakang tengkoknya pada zaman yang lemah lembut lagi manis lidah. Maka apa jua sabab padanya pada peristiwa itu? Maka menjawab ia abang, ya akhi, hai saudaraku, telah sempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku, dan aku sabar atas cercanya dan kesusahannya. Maka memudahkan Allah SWT bagiku akan harimau yang telah engkau lihat, ia harimau yang menanggung ia akan kayu api itu, sebab sabarku atas isteri. Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang saleh ini, dan adalah aku dalam kesenangan dan sentosa. Maka putuslah daripada aku harimau. Maka berhajaklah aku, yakni berkehendaklah aku bahawa menanggung di atas belakang tekokku kerana kesenangan serta perempuan yang saleh ini. Intaha ni makna selesai, ambil daripada cerita orang-orang soleh. Kita masih lagi menyambung tentang kesabaran seorang suami dalam berumah tangga. Jadi dalam suatu cerita yang dihikayatkan pada zaman salafus salih. Zaman salafus salih ni zaman orang dulu-dulu. Salah makna dulu, soleh baik. Orang dulu yang baik-baik. Maka adik dia satu hari pergi ziarah lah, pergilah ke kampung tu. Nak jumpa abang lama tak? Jumpa. Jadi bila sapa, bini dia tanya, man, siapa? Apa ya tu? Aku ni adik-beradik, adik lakimu lah, nak mari tengok tok lakimu. Lepas tu dia dengar bini duk belabel ke laki.
Dia cari kayu api menatap jadah benda tamalah tombah dak balik-balik dak cakap nak tunggu. Nak marah maki hamu. Maka balik suami dia ada rimah ikut attack. Padahal rimah tu musuh manusia. Allah nak tunjukkan keberkatan sabar atas jahat lidah isteri. Nak balik suami ni maki hamu pula, lambatlah, begitulah, begini, begitu begini. Nak kemudian tok lelaki nyak tak kata apa. Nak maka siapa kebalik belebek. Esok nak balik belebek lagi, popek macam sekali macam bini kita. Mari pula tahun depan ziarah, molek-molek ada pula bini lain pula. Dulu bini lain, bini hak lain, nikah lain dah pula. Nya puji ke tok lelaki, bagusnya tok lelaki tak. Pergi cari nafkah pada lautan. Adik-beradik pun bagusnya mari ziarah sama adik-beradik, nak duk puji. Balik tok lelaki bawa sendiri kayu. Rimah-rimah tak ada tau. Puji pula dia beradik ni buat air begitu begini. Nak hak bini hak tahun lepas anu dah buat air setara pada popek-popek dapur gitu je. Nak akhirnya bila nak bercerai, nak balik kampung dia dah ditanya dah ke mana. Tahun lepas rimah temang mung tubik bawa kayu api. Tahun ni mengpikuh sendiri. Nak jawabnya mungkin berkat sabar aku atas jahatnya mulut bini aku hak dulu. Hak depan sakit tu. Nampak? Niat lain pula ni apa tuju ni. Ni baik ni mujinya tak. Jadi tidak ada sabar. Faham? Bila tak ada sabar kurang pahala. Jadi nak ceritakan pada cerita ini beberapa faedah. Nah, yang pertama iaitulah ziarah. Ziarah ni dapat fadilat yang besar. Nah, Nabi SAW berkata orang yang berada dalam taman syurga itu orang yang sedang berziarah. Maknanya kalau kita pergi ziarah orang macam duduk dalam taman syurga, dalam penuh rahmat melimpah-limpah. Itu kelebihan berziarah. Dia pergi ziarah adik-beradik, ziarah kawan-kawan, ziarah anak beranak. Kita ni kurang ziarah raya. Raya baru mari. Jadi kurang berziarah. Nampak duduk saja. Mana duduk saja? Labu-labi. Nampak? Maknanya biar kat minggu ni nak pergi rumah orang ni. Lama tak pergi kawan lama ni. Minggu depan kita pergi rumah pak sepupu pula. Bayar dia ziarah. Ziarah itu mengampunkan dosa. Sejauh mana langkah kita pergi. Kita pergi rumah ziarah rumah kawan kita, nak tengok keadaan dia, susah senang, makan tidak. Satu langkah, satu pahala. Satu langkah, hapus satu dosa. Semua berpahala belaka. Kita hak jenis naik kereta, naik motosikal isi minyak, nak pergi mana? Nak pergi ziarah anak dara dengung. Maka duit kita bayar minyak tu Allah bayar dengan pahala di akhirat lagi. Kerana dengan maksud ziarah. Itu faedah yang pertama yang nampaknya kurang dah kita praktikkan pada zaman sekarang. Banyak kita ziarah ni benda. Hari-hari kita ziarah. Ziarah tempat makan, kedara. Faham tak? Apa gang cari piti. Turun pagi balik petang tu jaga hokmo. Jaga jabat kerja jabat, kerja gaul semi, jaga pak gojek. Apa pergi ziarah tu? Boleh piti. Tu jadi gajing ziarah. Kalau hak saja-saja, dok. Hak eratkan tali silaturahim, dok. Kau hak kurang kita. Jadi praktikkan semula, buat semula, betul balik. Kena banyak ziarah. Apatah lagi kalau orang sakit. Ziarah rumah orang jangan duduk lama. 10 minit minta uzur. Dia kata Allah tegah nak balik, dah lah jarang-jarang mari duduk kau kejap lagi. Kita duduk. Comel. Tambah 5 minit lagi.
Adat ziarah. Kita ziarah jeng tuan rumah nak pergi mana-mana. Faham? 2 jam tak gerak. Orang kata natang tak gerak lagi. Tuan rumah bunyi dah nak pergi jalan store, nak pergi kedai store. Jadi macam ke orang bodoh. Faham? Tuan rumah kalau tak boleh beri tetamu balik derah, jangan kata nak pergi mana-mana. Faham? Kalau nak pergi sungguh pun cakap dapur dengan bini. Sebab tak pergi dengar dia orang tetamu, dia akan balik cepat. Betul tak? Jangan kata nak pergi bandar je orang mari rumah kita kan. Jangan kata nak pergi Cenering je jangan kata gitu. Bila kita berhajat nak pergi dan kita tak kisah dia balik cepat, baru boleh tuan rumah kata nak pergi bandar kejap nampak? Supaya apa? Supaya tetamu tidak tergesa-gesa balik. Jadi nak cakap hal-hal keluar pada rumah, jangan beri dengar pada tetamu. Adab yang baik. Faham tak? Sebab apa? Sebab tetamu cerdik. Faham? Bila dengar tuan rumah kata nak keluar, dia tak duduk lama. Kira nak tubik, nak balik. Pasal dia faham orang ada kerja. Ziarah bukan syarat setengah jam. Ziarah ni walaupun masuk 5 minit, minum air sejuk, lepas tu keluar. Ziarah juga dia panggil. Tapi ramal ni tetamu tak reti bahasa. Faham? Kalau nak pergi jalan, awak kerah. Nak gerak sikit macam kura. Nampak? Kalau nak pergi ambil anak tubik dah ni, nak pergi ambil kejap. Tak gerak-gerak. Faham? Kalau nak pergi makan ni, orang budak-budak tengah siap belaka dah. Tak gerak-gerak. Lepas turun dah daripada atas rumah tubik dah, anak-anak siap belaka. Siap dah apa? Gerah kek. Anak bunyi. Tak gerak-gerak. Tu bahasa tetamu bengong. Tak reti bahasa. Ramai bahasa gitu. Juga ada gitu. Kalau tak boleh tetamu keluar pada rumah kita, jangan tanya pukul berapa dah. Jangan tanya. Tanya pukul adalah sindir cakap. Daripada perlukan tetamu keluar dengan segera. Kalau nak tanya pukul ke anak-anak, jam berapa, pergi dapur. Tanya pukul apa dah. Jangan beri tetamu dengar. Kerana orang tua-tua dia kiah. Kalau tanya pukul berapa, maknanya tetamu yang ada baliklah, kami ada kerja pula. Faham? Tetamu hak reti. Tetamu hak dah reti. Tuan rumah tanya pukul apa dah ni? Tetamu jawab, baru 12 malam. Baru pukul 12. Baru pukul 12. Tak? Gitu molek rendang lah kalau. Sampai bangun tu pakai baju, pakai token, pakai kasut, dak gerak juga dia. Duk cengok situ. Berejam-rejam duduk rumah orang. Tak cakap nak buat laku. Pakak dengan bini gini awak pakak. Awak saku turun lagi atau mesej. Awak turun lagi. Awak kata derah kek bang. Bini pun berlakon turun. Derah kek bang. Lagi dana derah tu. Dia pula jawab. Jenis tuan rumah nak tidur. Jangan nguak depan tetamu. Kalau tak boh, tetamu balik lagi. Kalau nak nguak, susuk. Faham? Boh, kepala lah kotak, nguak. Sebab nguak adalah sindir daripada tetamu supaya balik segera. Tak balik juga tetamu zaman ni. Bukan kata nguak, sengguk tuan rumah. Dia tegur balik, ngatuk, no. Tidur lewat ke malang? Lalah tuan rumah kata pergi balik nak anjing. Faham tak? Baru reti bahasa. Tak ada ngaji. Dia ada adat ziarah, adat tuan rumah, adat menjamu. Adat berniaga, adat tuan kedai, adat pembeli. Dah dengar. Reti bahasa benda. Orang tua-tua dulu dia ajar. Walaupun cucu dia tak dengar, dia ajar lah ni. Mana ada ajar lah ni. Bodoh sama bodoh dengan anak. Yang kedua, iaitulah
mencari nafkah. Dia mencari nafkah, cari kayu api. Cari nafkah ni jadi wajib jika ada tanggungan. Tak kira lah nak kerja apa, asal halal. Maka di antara yang paling berkat ialah dengan usaha tangan sendiri. Masuk dalam hutang cari kayu api. Tak, jual pasar. Halal tak? Halal. Baik daripada jadi wakil rakyat, bahan piti rakyat. Betul tak? Baik jadi Perdana Menteri daripada jadi menteri besar. Nak tiba-tiba dapat tanah 3-40 lok seorang. Nak rakyat lapor jelek. Rumah pun kena rambak. Sebab apa? Kerana usaha yang haram, Allah tak terima segala amal ibadat. Macam mana keadaan orang yang kerja haram? Nak sama ada jadi menteri ke, jadi wakil rakyat ke, nak jadi esko ke, jadi kontraktor hak jenis nipu. Lagu mana keadaan? Yang pelik tu dia pergi Mekah. Nak padahal berjujuk dah ulama sebutlah kitab-kitab tak terima ibadat haji daripada usaha yang haram. Semayang Tuhan tak terima, nak berzikir Tuhan tak terima. Molek ada lagi. Bila kita kata tidak diterima, dia lawan balik. Mu Tuhan boleh tahu terima ke tak? Dia lawan balik. Masih betul. Bukan masalah Tuhan, masalah tolong nyapa. Faham? Bila ulama kata gitu, kita kata makan haram tidak terima amal ibadat. Bukan kita Tuhan. Faham? Kerja cari kayu api. Molek ada isteri. Betul tak? Buat pengajaran, kisah pendek tapi banyak pengajaran. Kita kerja boleh 1000 sebulan, tak berani lagi nak nikah. Dah mau bila nak nikah Aku bukan tambah hijau tu lah, tak tahu tengah tepi. Dah berapa boleh sebulan? 1000 lah, banyak 1000 boleh. Dah nak tanggung mana anak orang, boleh 1000. Dah buat apa bini mu pergi makan kepala lori celup tepung? Ke makan ke darah benda. Yang apa 1000 dah cukup. Lain makan kepala lori Volvo 250,000 suti. Dah 2 hari setengah juta dah. Dah tarik 2 ni harta. Dah makan ada. Makan nasi juga. Makan nasi lemak. Pagi nasi lemak ukuh. Tengah hari makan nasi. Dah lautkan layang badan dah. Rasa takut. Ni kerja kakak kayu api kutik. Faham tak? 2 hari baru balik. Turun pagi ni balik petang sekarang. Turun petang. Tak? Minggu depan baru balik. Kau balik kayu api. Molek-molek ada. Beranak bini. Kita tak kerja jabat takut nak bini. Takut apa? Ekonomi. Mung kahwin dengan seorang perempuan. Dia mari rumah kita sebagai isteri kita. Betul tak? Dah nikah dah. Dia boleh makan tak rezeki kita? Acik jawab kali. Boleh? Tak boleh. Mana boleh makan rezeki orang? Kita tulis tak kan? Dalam perut mak 4 bulan ngandung wek-wek mutah gitu. Uktub rizqahu. Tulis rezeki dia. Bila rezeki kita, anak kita pun tak boleh makan. Bini kita tak boleh makan. Dia mari di rumah kita ngatur pengantin, mari dengan rezeki yang sudah siap atau baru nak tumpang rezeki kita. Acik jawab. Siap belaka dah bimbang dia lagi. Betul tak? Takut bini makan rezeki dia. Rezeki kita tak masuk kepada orang lain, melainkan memberi manfaat kepada kita saja. Bini kita mari tu siap belaka dah dengan rezeki, dengan ajar, dengan malaikat kiraman katibin, dengan malaikat penulis, dengan yang malaikat yang mendoakan kebaikan bagi diri dia. Cukup set mari full body kit. Faham? Bukan dia mari rumah kita tu teropang kapang baru malaikat mari. Meh rumah tu nyambut dah meh. Tulis rezeki dia pula. Dak. Semua dalam kandungan mak tulis dah rezeki. Dah takut dia. Dayak duduk dalam hutang. Nampak dayak.
Dia tengok Dayak duduk lautan. Faham? Rumah Dayak ada dapur gas. Peti air batu. Tali besing. Lasir ropo-ropo ada. Katil dia orang Dayak. Ada katil menyusah. Kejut gajah nak bawa rohok nak agak katil-katil. Faham tak? Sudah sepinggang air Dayak. Dia tengok lautan. Hutang Pahang, hutang Kelantan. Faham? Orang asli. Ni kenyai kita ni ambil bot daripada Kalangkawi 3 jam naik speed boat. Oh 125 kuda. Dalam sepadang Pahang. Jumpa kat Taman Negara. Nak? Pok semok beri. Neh. Galah supi amoy. Nak? Mana ada kad tu? Maybank kad ada. Tak ada berasa. Kau tabu haji kau tak ada lagi. Tak? Rumah daun-daun gitu je. Anak menopak, takkan nak aku lopak tak ni. Hak tu lopak tak ni. Nak? Tanya berapa anak? 13. Betul tak? Ngaji tak kitab sifat 20? Tak ngaji. Tapi dia yakin boleh makan minum. Dayak. Itu. Kita bodoh pada Dayak. Takut nak beranak ramai, takut tak boleh makan kedarah. Duduklah bandar dengan ada lapu. Dengan ada air dalam paip. Ada anak beranak dekat kawan-kawan, andai ramai, keldar ada, pitih ada, hijau ada, laki ada, bini ada, tok mu ada belaka. Nak, kereta ada, motosikal ada, lori ada. Takut tak boleh makan lah, takut tu. Nak, betul tak bodoh dia Dayak? Ada? Tak pengajaran. Galah 2 anak orang Dayak. Depan belakang Nak? Beranak 3 tahun, 2 tahun 3 orang. Ada yang mula mari tak? Tak. Kad peranatan dia. Orang lagi cek, Messi cek. Ada tak? Tak. Tu kelebihan orang Dayak, orang hutang. Faham tak? Kita kakang gicek. Nampak? Laki kata pergi sama cek, tak pergi kau sekali janji gua ni. Tak boleh bang, tak boleh. Messi kata kalau tak ni. Kalau ada gitu gini nak, ni hari ni kena scan, foto step perut ni. Tak. Scan. Buah minyak lendah tu, minyak gerih. Scan. Nampak tu, nampak anak tu dalam lalu. Duduk tengok motor. Diu bila diu tak boleh ni esok diu ni kena pergi. Pasal tarikh ni. Tak boleh tak pergi ni. Kalau tak beranak sekretari pergi payah nak buat surat beranak, nak cocok BCG begitu ni berat benar. Dia tengok Dayak tu menopak anak. Tak keting lah. Kejung dalam air tu kerja kera. Ni main ayam. Bercerita. Mak seorang 13, 14. Bini tak ada Dayak. 2 paling komang. Nak? Tak ada maybe. Supi je. Supi je. Duduk raut ni, buluh ni. Tak? Bibar tak ada. Wajar tak ada. Kelisa jauh sekali. Nak? Galah supi je. 2 bini. Ni ondai kok tak berani 2. Tak? Pasal apa? Takut tak boleh makan kedarah. Syirik dengan Allah. Innallaha huwa razzaq. Allah yang memberi rezeki. Faham tak? Tak ambil pengajaran kita. Bih orang Dayak dah lah. Tu batin 4. Ini. Nampak? Hak tua, hak muda 7 bini. Faham tak? Tu batin. Dah tu batin kerja benda, ada benda. Dia kira macam JKK aja. Apa dia awak kerja benda, cuma orang awak benda tanya dia. Bercerita anak Tok Batin. Tempat tidur dia buat batal tak? Daun digulung dalam daun. Daun-daun kecil-kecil pak kering digulung dalam daun besar. Bila gulung daun besar diikat dengan tali jadi nenyuk kepala. Balik ada hidup. Kata tu Tok Batin. Dah buat kerja benda tak ada. Laptop tak ada. Galaxy tak ada. iPad tak ada. Streaming kau tak ada lagi. Molek-molek ada anak bercerita tu, bini Tok Ating waktu. Tak dia belaka tu.
Molek-molek ada budak-budak. Perut terik sebung. Anak kenyang menyandar. Tak ada cocok BCG seorang. Betul tak? Ada benda. Beranak itu. Tak atas nak beranak. Beranak. Molek-molek ada beranak. Molek-molek ada. Tak ada kerja. Pada ada gulung okok lagung dia. Tak? Dah kita tengok ngaji kita sifat 20, ngaji akidah, ngaji Quran, ada orang ngajar lagi takut pula dengan rezeki. Betul tak kita ni? Tak lah sihat ada kita ni. Bimbang kaki surah tengok itu kan nak bodoh pakai mampu. Bodoh takut. Takut apa benda kau? Dayak reti bahasa. Adalah makanan untuk dia. Yang ketiga pengajaran daripada cerita ini iaitulah perempuan. Perangai dia sama sahaja. Mulutnya satu tapi macam 1000. Mulut satu tapi tak berhenti. Popek. Itik sekati. Allah. Itik air. Allah. Menang bini kita lagi. Muncul pendek tapi menepak. Nampak tak? Kalau muncul panjang tak tahu Celek mata tak celek lagi. Bunyi dah mulut. Tidur malam mata kejam dah, blebek lagi. Dah. Nampak gua ni. Maka janganlah kita rasa pelik. Perangai perempuan itu sama sahaja. Suka bunyi, suka blebek, suka tepik. Betul tak? Dah orang putih sama tak? Tengok cerita putih. Bini popek bini. Lalah lelaki dia mari, kepong. Tepat dia. Beres. Betul tak? Dah panasan. Blebek. Waktu baik main kena 0.50 berkembur tu. Tu orang putih. Sama je. Bukan orang Melayu sama saja. Putih sama kau. Tengok ada satu lirik lagu. Dia kata ke lagu tu tajuk Hound Dog, anjing yang menyalak. Rupanya bukan anjing sungguh, perempuan bini dia. Nampak? Dia kata you ain't nothing but a hound dog crying in all time. Kamu tidak ubah seperti anjing yang suka menyalak tepik siang malam tepik. Tak? Serabu aku duduk di rumah. Orang putih. Tu lagi minum arak. Duduk rumah blebek. Kita jenis tak minum arak pergi main dang. Main dang. Sama sahaja. Tak? Jadi jaga-jagalah, jangan sampai maknanya menyakitkan hati suami. Pak jenis perempuan dalam neraka. Salah satunya bazilatul lisan ala zaujiha. Lidahnya jahat mengata kepada suami. Lidah jahat kepada suami. Ni ramah ni. Dia nampak relax tu lelaki. Bini mulut jahat. Betul tak? Takkan nak khabar kat orang bini saya mulut uduh. Wadak gitu tak? Batu perempuan janganlah ikut. Bila kita belabel ketuk lelaki kita marah, tu lelaki kita diam, jangan kita rasa kita menang. Dah batu nak nikah, nak cari hak buat ni. Nak cari hak senyap ke hak banyak mulut. Tu atas suami. Hak dia masing-masing. Ada orang berakhir cari hak mulut banyak. Pasal apa? Masa dia tunang tu dia tengok dah popek. Dia nak juga. Dia kena tanggung nak tengok anak, tengok mak. Mak macam naga gila dah. Anak dah lari jauh. Dah lari jauh. Ramai sangat perempuan yang masuk neraka dengan sebab mulut. Tu kelebihan dia perempuan. Tubuh badan tak gerak, kaki perempuan tak gerak. Pintu bilik tak boleh nak buka, nak kunci tinggal dalam. Suruh bini kita terajang.
Hei, kita kata. Bila nak boleh buka pintu, mu tendang gitu. Apa dah kau? Kopang. Akak barang kederak tangan gagah hak. Nah, tengok pada nelang jangan ni nak kuat ketuk lelaki nak kocoh ni. Tuk lelaki kilah kita. Tepi menolong. Ada. Ada. Tu tak ni? Gajah kilau. Ada. Dagak dia nafsu je gagah. Dagak belaka jalan tinggal di tuk lelaki. Faham? Tengok kalau jalan kan. Allah kalau jalan dengan orang puang. Nak kita nak kederah. Kita nak kederah. Kita tapak kosong itu. Tapak flat gitu. Dah apa ada tapak kosong itu? Ada. Awak bakar budak gitu lekung gitu belakang. Nak berat nadang. Nak derah aku ni. Kau lekat celor lokang tengok tu mi. Kau lekat celor lokang. Nah, peseng punya pasal lekat celor lokang. Tak boleh jabu. Mari ambil karang lalu balik. Okey. Ada. Lemah perempuan ini. Maka Allah itu adil. Mulutnya gagah. Kat lain lemah. Mulutnya gagah. Maka jangan kita guna kegagahan kita kepada suami kita. Sebagaimana suami jangan guna kekuatan kaki tangan untuk isteri-isterinya. Kalau bahasa nak terajang tonggeh dapur. Ni terajang bini dia. Lepas muka bini dia. Tangan hok gaus seming. Berkhutup kali tangan. Bini pipi ni duk berasa sokmo ni malam-malam ni. Nampak Hazelin Snow. Nak suruh lembut. Laki tangan macam ke polong tangan. Dah duk main seming. Khapang itu. Jeng muka kawan tu. Muka comel jadi uduh. Dah kalau hok dak comel, kau jeng muka. Biasa nak tapak peti sejuk. Betul tak? Bagi tapak muka dia. Lagi pula haram berdosa kalau pukul muka. Betul tak? Nabi haram. Nak marah sangat betul lah salah bini kita biar tu aku sakit hati sangat. Dah tu aku tapak pakai beh muka kawan tu. Lokang ni kan. Gigi tualang betul masuk. Tak boleh kunyak. 2 bulan boleh kunyak. Mu nak bahan abang dia apa pergi bahan dia puang tu. Betul tak? Ajak abang dia kocoh. Wakil. Adikmu lah bini aku kerah kepala sangat nak ajak aku kocoh tapi dia kau puang. Aku tak mau aku nak mung gati. Baru boleh tahan kira. Ni bahan bini. Sepak apa tu tak perlu sampai lebang hitam ni. Apa jalan mepeh bini. Nanti pasal jahat. Tengok ni orang soleh berkat. Rimah pun tolong dia. Apa? Kuat sabar. Ingat nak pombok tali besing. Nak tapak peti sejuk. Dah mu gagah ingat. Berasa nak sepak, nak terajang tonggeh. Tak. Waktu baik bubur tengah lapor. Bini kata apa bang? Aku rasa nak terajang mu, tak dakwi, terajang tonggeh. Mu nak tonggeh ke mu nak mu? Tak apa, tonggeh. Terajang tonggeh. Nampak? Biar berusung bulak ke tu lelaki. Cabut ni buku lali. Ada mu bekeng ada blok ibah terajang itu mu tu jatang pada. Bini mu tu puang lemah lembut. Ada blok gitu terajang sepak gitu. Jadi jahat lagu mana pasal awak gitu. Yang heran tak nak minta anak orang apa dah awak bekeng. Pandai awak lembut. Assalamualaikum. Masih nak pergi ngisi. Waalaikumsalam. Tua. Siapa ni? Kita lah. Hak ni yang kata nak mari tengok anak makcik tu. Apa khabar makcik? Sihat lah ni. Aduh. Jalan gini tangan. Tertik terkening. Buat bekeng masa minta anak orang. Assalamualaikum. Waktu baik anak makciknya. Lambat waktu baik ni aku siku kan ni. Orang wi dah anak. Mampu orang dah ubi.
Kalau telefon boleh. Faham? Tak nak minta nyewa lembu. Nah, tak boleh nyewa Jet Li Jack Chan kat atas kok. Nah. Gocong abang dia. Lama kagak kan. Tu orang lelaki, jangan jadi jahat gitu. Kemudian pula faedah yang keempat iaitu kelebihan sabar. Sabrun. Sabar ni menahan marah. Bukan tahan marah jadi hati tak marah. Maknanya marah itu tahan, jangan diterjemahkan dengan kaki tangan ataupun mulut. Nampak lagi? Dah marah dalam hati tak salah. Faham? Kerana itu fitrah manusia, a'rad basyariyah, sifat manusia. Ada marah, tapi wal kaziminal ghaiza, Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang tahan marah. Bukan tidak marah, tapi marah tu ditahan-tahan, duduk di dalam hati saja, tidak sampai kaki tangan, mulut caruk maki hamu. Bila sabar, bini belebem lupa maki hamu, boleh pahala ke bini? Bini boleh dak? Boleh dosa. Dah laki sabar boleh pahala. Bang, kan nega bijak ni. Orang pandang nega, cari pahala je. Maka kalau tak ada sabar, ada pahala tak? Tak ada. Sebab tu di sini kadang-kadang boleh pahala kebaikan bila kita berkahwin dengan isteri-isteri yang tidak solehah. Asalnya perempuan yang baik, laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Betul tak? At-tayyibat lit-tayyibin. Nampak? Perempuan-perempuan yang baik-baik lit-tayyibin, kata Allah. Iaitu pasangannya adalah laki-laki yang baik. Ini standard basic dipanggil, hukum asal. Dan tidak salah kita kahwin dengan perempuan yang tidak solehah, dengan syarat kita berniat untuk tarbiyah dia dan kita bersabar. Faham? Nak hak solehah belaka. Dah hak dak solehah warna kira. Nak pakai tudung labuh, nak pakai jibak dua belah tekak macam. Nampak tak? Nak pakai serba hitam dah. Dah nak punggung puing warna kita lah orang-orang soleh kahwin dengan yang tidak solehah. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami dia memimpin isteri. Itu pada kaedahnya. Sebab tu orang laki-laki yang baru masuk Islam tidak afdal berkahwin dengan muslimat walaupun sah. Tetapi perempuan yang baru masuk Islam boleh kahwin dengan mukmin, orang laki-laki yang asalnya Islam. Jadi laki-laki biasanya dia memimpin wanita. Kalau laki-laki tu dak gok cetong, bini kagah dah solehah, daripada jibak hak 2 meter tinggal semeter. Hak semeter tinggal tudung bawah. Hak tudung bawah lalah sekah saja bubuh atas kepala. Apa? Tok laki set luar pendek. Pakai gelang kata tekuk. Maka kalau kita kahwin dengan yang tidak solehah, niat perkahwinan itu untuk menolong orang tu, isteri tu. Faham? Seperti berkahwin dengan para janda, bukan tujuan nafsu, tujuan untuk mencari kelebihan. Sebagaimana yang Nabi sebut, siapa-siapa yang membantu para janda, iaitu dengan sumbangan ataupun derma ataupun berkahwin dengan ibu tunggal, maka pahalanya di sisi Allah. Kemudian pula yang keempat, yang kelima faedahnya, iaitulah perempuan-perempuan yang baik. Perempuan yang baik jarang ada. Laki-laki soleh ni bernasib baik kerana dia berkahwin dengan perempuan yang sangat baik. Perempuan hak jenis baik mulu ada, tak ramai.
Nyak tu laki ha ya. Dak cakap banyak dah kata dak boleh dak gi senyum sokmo. Nak. Kalau rajak gi duduk tagarai cakap-cakap orang tak ambo duduk rumah. Nak. Ada tapi dak ramai. Tidak ramai. Ni biasa perempuan-perempuan yang istimewa. Barang baik dak banyak. Hak banyak hak cak ayang. Batu delima, bujur molek, tak ada reyok sikit. Tak ada raka, tua masak betul. Ada gewang, star duduk alik dalam. Senang nak cari. Pergi pasar kat orang jual mah. Faham? 40 hutir kedai tak ada setir. Ada comel tua molek, tak ada star. Nak, ada star, raka di bawah. Faham? Ada gewang, muda pula. Nak, pak syarat cukup pak tapang batu mata. Jarang ada. Nak, dah patu mana bini kita di rumah berakhir bebel tu mana? Sabar. Sabar mana? Lok ai nak kata benda pun bukan lok gitu. Maknanya nasihat tak baik kata gitu tu. Awak lawang saya tak baik. Awak semayang kat gi semayang tu hang tak terima, tak taat ke suami dia ke suami gitulah kata. Jangan lok je. Nyak je jadi bodoh pula. Nak tanya kepala pun tak apa. Dah kalau kita kata tidak dengar, pasal dia dah default setting, mari barang kilang gitu dah kau puan. Nak, standard dah gitu. Nak, dah tu aja, jangan putus asa bini kita tu. Pesang tetap pesang. Dengar belum tentu dia dengar. Kalau dengar belum tentu ikut. Nak, jangan putus asa. Jahat mana pun isteri kita, maafkan dia. Kerana Nabi kata agamanya kurang, akalnya kurang. Betul tak? Kalau ikut hati kita tak mau maaf, aku dah mahalah dah mu sampai dunia akhirat. Aduh, sedap gamuk. Nak, panah sang punya pasal. Panah sang punya pasal gitu tu lagi kata. Mu masa minta maaf, aku dah maaf dah. Siapa mampu, aku dah maaf. Boleh tak kata gitu? Boleh. Nyaknya ke bini? Bini kita. Betul tak? Maka halalkanlah. Jangan halal depan dia. Nampak? Halal depan dia kau naik tapali kita. Dah, dia maki hamu kita, biarlah mu nak maki mu aku halal lah ke. Dah, katalah halal. Aku dah marah halal. Oh, sedap dia dah. Nak, depan nasihat. Jangan kata gitu. Nak tidur dalam hati, ya Allah, aku ampunkan segala dosa isteriku kepadaku. Kata gitu dalam hati, faham? Baru kita tidur. Takut-takut kita tidur, mati dalam tidur, dang maafkan isteri kita, maka diazab dia di akhirat nanti. Faham lagi? Inilah kelebihan sabar. Maka ingatlah sebagai suami bahawasanya rumah tangga itu bukan bahagia semata-mata, tetapi bahagia dan derita. Nak, kita bahagia 3 hari, derita sehari. Betul tak? Bahagia sebulan, 2 hari derita, baloh dengan bini. Sudah menjadi kebiasaan. Jangan rasa pelik. Jangan gunakan kuasa betul dan kekuatan kaki tangan. Kerana dia perempuan. Nak, dia memang jenis lagu tu dah. Nak, kalau jenis laring pada jenis dia baru pelik. Nak, waktu pelik, apa pelik? Belebeh semua, tak pelik. Kalau pelik ni tak belebeh baik, nak baru pelik. Kalau maknanya beruk pada naiknya pelik tau. Dah, tapi kura naiknya. Baru pelik. Nak, jadi tak usah pelik dah. Dia orang yang kurang akal, kita bantu dia, banyak memberi kemaafan kepada isteri. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula.